Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syahli sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan tuan-tuan yang dihormati, semoga dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. InsyaAllah pada malam ini tuan-tuan kita akan sambung pengajian kita secara visual, iaitu tajuk kuliah kita yang kita teruskan iaitu berkaitan dengan penawar bagi hati. Dan sebelum ini masih ingat lagi, iaitu kita membicarakan berkaitan dengan 7 anggota asas dalam kitab ini. Jadi kita akan sambung pada tajuk yang seterusnya, iaitu saya cuma dah ulang balik di mana pengajian kita dalam kitab ini menerangkan bahawa 7 anggota asas yang akan disoal, iaitu mata, telinga, lidah, perut, faraj, tangan dan kaki, kan? Dan Allah mengingatkan kita dalam surah Yasin ayat yang ke-65, berkisarkan pada hari kiamat itu kami tutup mulut mereka, kedua tangan mereka memberitahu kami dan kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka sudah usahakan, kan? Ayat dia berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan jadi di akhirat nanti Allah akan menghisap kita, tetapi akan ditanya kepada 7 anggota kita itu sendiri. Baik. Dalam bab yang seterus, iaitu 7 anggota ini, di mana Allah akan mempersoalkan kepada anggota kita. Perkata yang pertama berkaitan dengan mata. Allah menjadikan kita sepasang mata untuk faedah di dunia dan di akhirat. Faedah mata untuk manfaat hari akhirat adalah supaya kita dapat melihat langit, bumi, matahari, bulan dan bintang. Maknanya keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini keajaiban yang tidak mungkin manusia dapat cipta, tetapi Allah nak memberi tahu kepada kita, memperingatkan kita bahawa kejadian yang ada pada bumi ini, di sekeliling bumi ini sekalipun, adalah berkaitan dengan ciptaan yang Allah, untuk kita mengakui secara baik zahir ataupun batin bahawa keesaan Allah itu sendiri. Jadi kita gunakan panca indera kita ini sebaik-baik mungkin untuk kita merasakan bahawa tidak ada pencipta yang lebih hebat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena memperakuinya. Dan selain daripada itu, panca indera kita ini digunakan untuk tujuan yang sangat baik. Sebab itu kita rasa sedih bila mana kita sakit lutut, kita sedih, kita tak boleh berjalan, tapi kita lupa bahawa kenikmatan yang ada sedikit yang Allah berikan kepada kita, salah satunya panca indera, kita perlu mensyukurinya. Sangat-sangat perlu mensyukuri, sangat-sangat berterima kasih kepada Allah kerana Allah bagi kita untuk melihat. Ada orang sempurna tetapi tidak dapat melihat dengan sempurna. Ada orang perlukan kacamata, ada orang perlukan operation mata untuk melihat. Tetapi kita yang Allah berikan kudrat, kemampuan anggota yang sempurna ini, adanya kebanyakannya tidak ataupun lupa atas nikmat yang Allah bagi kepada kita. Sebab itu Allah menegaskan lagi dalam surah An-Nur ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qulil mu'minina ya'udzu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Maksudnya tuan-tuan, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sebenarnya Allah begitu mendalam mengetahuinya mengenai apa yang mereka kerjakan. Justru itu tuan-tuan, ayat ni jelas mengajar kita kepada perihal perlakuan yang baik. Peringatan untuk kita merasa takut akan Allah, untuk seolah-olah melihat perbuatan yang kita lakukan sehari-harian, sebulan, setahun, seumur hidup kita.
Allah memerhatikan. Kita kena meyakinkan. Sebab Allah bagi panca indera kita adalah untuk kita melihat benda yang baik, supaya kita merasa insaf. Bila kita tengok perkara yang baik, salah satunya iktibar, kita senang. Kita tengok orang susah, kita perlu cukup ucapkan syukur. Bila kita lihat dalam keadaan kita susah, kita lihat orang lagi susah, maknanya kita gunakan panca indera kita untuk menyampaikan maklumat kepada akal kita, otak kita, supaya dia memproses bahawa kita kena cakap dan hati untuk seia dan sekata, di mana kita perlu mensyukuri nikmat yang Allah bagi. Bukannya panca indera ni milik kita semata-mata. Tidak, ia adalah pinjaman yang Allah bagi kepada kita untuk supaya kita merasa sangat nikmat, sangat mensyukuri dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Sebab itu kita rasa mata ni satu anggota yang simple, yang ringan. Sedangkan kita dah biasa melihat, bila mana kita tak boleh melihat, kita akan jadi kacau bilau. Kita rasa sangat susah hati, kan? Sedangkan Allah dah bagi tahu peringatan kita dalam surah An-Nur tadi. Tapi kali ni Allah jelaskan lagi dalam surah An-Nur ayat 30 tadi, kan? Jelas mengatakan bahawa kita perlu menjaga penglihatan kita. Kita gunakan panca indera kita untuk kita melihat keindahan yang Allah jadikan, kehebatan yang alam semesta ini. Dengan matanya juga kita melihat dengan kalam-kalam yang Allah beri. Baik Al-Quran, baik hadis, baik benda-benda yang baik. Gunakan sebaik mungkin. Sebab Allah tak pernah sekali pun memutuskan nikmat yang kita dapat. Allah bagi kita nikmat melihat, kita gunakan sebaik mungkin untuk menjadikan ia berfaedah kepada diri kita, anak-anak kita maupun masyarakat sekeliling kita, kalau kita seorang ketua masyarakat, pemimpin ataupun sebagainya. Sebab bila mana kita melihat, menjadikan satu benda iktibar kepada kita untuk kita sampaikan kepada orang lain. Terutama kalau kita ketua keluarga, kita melihat perkara benda yang berfaedah, kita sampaikan kepada anak-anak kita sebagai ingatan. Perlu buat sebegini, jangan buat yang begini. Itu yang perlu dan harus kita lakukan. Seterusnya dalam Allah menjelaskan lagi perihal perkara yang menakutkan untuk kita perlu tahu dalam surah Al-Hadid ayat 10. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sebenarnya Allah begitu mendalam mengetahui perkara-perkara batin yang kamu mengerjakan, seperti mengetahui dia akan yang zahirnya. Yakni kerana amalan yang baik dan akan dibalas dengan pahala, kesenangan dan syurga. Manakala amalan yang jahat akan dibalas dengan siksaan api neraka. Itu janji Allah. Dan juga tuan-tuan, jelas sekali penggunaan panca indera yang Allah bagi pada kita, kita mensyukuri, kita nak gunakan sebaik mungkin, kerana jelas mengetahui mata yang kita ada ini, sama ada kita gunakan adalah untuk mencuri pandangan perkara yang haram, aurat perempuan, benda-benda yang syubhah, maknanya kita nampak benda tu jahat, benda tu mudarat, tetapi kita lihat cuma mulut kita akan diam. Sedangkan kita perlu tegah. Kita nampak, kita tegah. Benda itu bertentangan dari segi hukum syarak, kita dengar, kita lihat, tapi kita kena tegah. Tegah, larang dan hindarkannya. Itu gunanya. Mata melihat, mulut berkata, telinga mendengar, untuk kita menyampaikan maklumat-maklumat yang baik. Sebab dalam surah Al-Kafir ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu khabi'annatal a'yuni wa ma tuhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata seseorang serta mengetahui akan apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Dia melihat, dia nak buat jahat, hati tapi Allah yang maha mengetahui segala apa yang hambanya hajati ataupun fikirkan. Sebab tuan-tuan, pandangan mata ni sangat tajam.
ibaratkan panah, kan? So bila mata seorang lelaki melihat wanita yang bukan mahram diumpamakan seperti panah yang sangat tajam. Macam mana sifat panah? Tajam tak? Tajam kan? Jadi bila kita gunakan benda yang tak sepatutnya, yang dilarang oleh dalam hukum hakam kita sekalipun, dalam syariat kita, Allah melarang, jagalah pandangan mata kita. Sebab dari mata akan turun ke hati. Kan? Macam lagu lah. Tapi lagu saya tak faham. Tak terpandai. Cuma nak bagi tahu pandangan mata kita ni, bila tengok benda-benda yang mengasyikkan tapi dia bukan kebaikan kepada kita, seperti salah satu melihat wanita, jadi bila kita tengok, dia akan turun ke hati. Bila mana hati kita kosong, hati kita tidak berzikir, kita tak bawa mencegah hati kita pada benda yang dilarang, hati ni akan menyampaikan maklumat kepada minda kita untuk melakukan sesuatu perbuatan, na'udzubillah, benda yang bertentangan daripada Islam itu sendiri. Jadi Nabi pun dah bagi tahu pada kita, memperingatkan dan menyatakan, kan, daripada Tirmizi dalam Nawazir, kitab Nawazir Al-Husul, mengatakan sebenarnya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis, yakni membinasakan. Maka sesiapa yang meninggalkan ia kerana takut akan Allah, Allah akan memberikan kelazatan kepadanya dalam ibadah. Kita tengok, terpandang, cepat-cepat kita istighfar, astaghfirullahalazim. Tapi jangan kita astagfirullah. Mulut berkata, mata masih melihat, hati tidak tenteram. Maka kearahlah perbuatan perkara-perkara maksiat. Jadi tuan-tuan, seberingkas yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan pada hari ini berkaitan dengan mata. Gunakanlah sebaik mungkin pandangan yang Allah bagi, panca indera anggota kita, salah satunya mata ini, untuk kepada arah kebaikan, supaya kita dapat nikmat menjadikan ia adalah ibadah. Paling mudah, sebelum ni pernah saya ingatkan pada tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan guru semua yang mendengar, yang melihat, kita tengok kepada perkara-perkara yang berfaedah, lagi bagus, lagi manfaat kepada diri kita. Kan? Maknanya antara salah satunya kita buka Al-Quran, kita melihat kalam-kalam Allah itu sendiri, kita baca, kita tengok maksud, insya-Allah kita akan lebih sampai dan mengingati apa yang dibaca. Tapi sebaik-baiknya biarlah kita mahir ataupun ada ilmu membaca Al-Quran itu. Kalau kita tak pandai tapi hati kita nak membaca, semolek-moleknya carilah guru-guru yang bagus dalam qiraat ataupun hukum-hukum tajwid itu. InsyaAllah bacaan kita akan lebih betul, kita akan rasa seronok dalam bacaan Al-Quran kita. Kan? Sebelum ini pernah saya bagi tahu pada tuan-tuan, iaitu dengan kita berselawat juga, kita membasahi lidah-lidah kita, mulut-mulut kita dengan selawat, kan, zikir-zikir, dan jadi hati kita. Jadi salah satu perkara, kalau hati kita tak tenteram, ini tuan-tuan ni, bila apa saja yang disampaikan, tuan-tuan mendengar, melihat dan mendengar, maknanya kalau contoh hati kita tak tenteram, kan, hati kita gundah gulana, tak sodap ke, jadi kita banyakkan zikir sambil kita pegang hati kita, iaitu dengan kita lafazkan ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Kita pegang hati kita supaya hati kita lebih tenang. Maksud ya latif ni yang maha lembut, insya-Allah. Jadi perkongsian saya yang seberingkas ini akan saya sambung lagi pada akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan kita tidak terhenti. Jadi kita akan teruskan dalam bentuk apa sekalipun. Saya harapkan tuan-tuan dapat mengambil apa yang baik daripada saya, insya-Allah. Ingat, kalau kita rasa dalam sedih, jangan risau, jangan kita rasa jatuh ataupun tidak semangat, kerana Allah masih sayang kita lagi. Jadi kita jangan rasa bersedih.
ujian yang datang adalah untuk melihat adakah kita sentiasa mensyukuri dan sabar dengan apa yang Allah uji pada kita. Itu tandanya Allah sayang pada kita. Jadi tanda sayang kita pula iaitu kita sentiasa mensyukuri dengan apa yang Allah bagi kepada kita ini. Dapat mendengar dengan baik, dapat melihat dengan baik, dapat berkata benda-benda yang baik, dapat membuat sesuatu perkara yang baik, melangkah ke arah tempat yang baik. So insyaAllah dah setakat ni dulu. Mohon maaf, ampun daripada saya sekiranya terkasar bahasa, audio tidak jelas, saya mohon maaf. InsyaAllah saya akan terus menyampaikan kuliah saya untuk tuan-tuan mendengar, berkongsi mana yang baik semua daripada Allah, kekurangan daripada saya sendiri. InsyaAllah saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.